Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموها ألا وهي اليهود والنصارى أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. Makasih saudara pengusi Angkat Timalan, pengusi masjid, khususnya tuan-tuan imam, para pegawai takbir masjid Jami'ul Hasani, staf kepimpinan masyarakat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya maka pada malam ini masih lagi dalam kehangatan sambutan Aidil Fitri ataupun Hari Raya, yang mana masih ada lagi sahabat-sahabat kita yang mengadakan rumah terbuka, sama ada dari sudut jabatan kerajaannya, swastanya, dan begitu juga tak ketinggalan
Ada masjid-masjid yang melaksanakan open house ataupun rumah terbuka masjid. Antara lain ialah untuk mempereratkan lagi tali silaturahim ataupun persaudaraan at-ta'akhi fil Islam, yang mana dengan adanya Aidil Fitri ini manusia kembali kepada keadaan yang baik. Itu maksud Aidil Fitri. Aidil Fitri mungkin orang nampak bak makan, itu benda biasa, ya. Disebut raya ni orang tahu dah hari kebesaran, mesti happy, gembira, makan, minum, bersukaria. Tapi Aidil Fitri ni maksud dia adalah kembali suci. Fitri, bersih, kembali bersih, kerana ini merupakan suatu perjanjian Allah ke atas para hambanya as-saimin dan saimat, pakat puasa sebulan dengan penuh iman dan ketakwaan. Maka malam hari raya, malam pertama, mereka diberikan level kayaumin waladathu ummuhu, bagaikan satu hari yang mana dosa mereka tak ada sebab balik kepada fitrah, iaitu bagaikan mereka baru dilahirkan oleh ibu mereka. Hadis ni jelas lagi sahih. Nak cerita, nak mentakkidkan, nak menguatkan hujah Aidil Fitri, kembali fitrah, kembali bersih. Lepas tu Nabi SAW sebut kepada kita, iaitu lisaimi farhatan, bagi orang berpuasa ada dua kegembiraan. Gembira yang pertama ialah inda fitrihi, yang kedua inda liqa'i rabbih. Yang pertama ketika fitrah, fitri ketika fitrah. Di sana ada double meaning. Fitri ambil daripada iftar, makan. Kalau fitri itu lagi makna fitrah, kembali suci bersih. Kullu mauludin, setiap anak-anak yang dilahirkan, yuladu, dilahirkan alal fitrah, atas bersih, suci daripada dosa. Maka fa'abawahuma, mak bapak mereka lah, imma an yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisani, maka sama ada mak bapak mereka lah menjadi pelatih, pelahir dan pencorak kepada kain yang putih, manusia yang bersih, sama ada nak bawa ke arah Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu terletak kepada mak ayah ataupun kepada pelahir anak tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cuba kita tengok berapa hadis kita sebut masalah kotak. Allah kata Yahudi, Nasrani, Majusi. Ayat Quran surah Al-Baqarah, tak silap saya dalam ayat 120. Saya baca mukadimah tadi berkaitan dengan tajuk hari ini. Saya pun bukan mufti nak tanya hukum saya, salah tajuk ni, tak kena. Saya takkan cerita hukum, tuan-tuan fikir sendirilah. Yang saya agak terkilan orang boykot yang pelik-pelik, tapi saya yang rokok masih tak boykot. Faham tak faham? Orang marah kat saya 3-4 hari ni, saya ceramah tekan rokok aja. Kelampau hebat marah Yahudi hampa berhenti rokok. Selesai masalah. 12 hingga 19%. Benson and Hedges Dunhill, Alfred Dunhill, Yahudi laknatullah. Tak salah duk marah burger McDonald, benar halal makan darah bila. Yang rokok mangkuk hayun, minta maaf tuan-tuan, jangan marah. Siapa nak marah buat demonstrasi kat luar marah saya. Saya cabar pematang jasan. Saya sikit pun tak takut. Jangan berbunuh aku sudahlah. Ya, sebab ketua polis Penang ni insya-Allah abang angkat aku Datuk Rahim. Tuan-tuan mau sekalian, malam ni sembang sebut je rokok mangkit balik. Tu perangai akhir adik-beradik paria. Tuan-tuan, kadang-kadang kita nak cakap benda-benda betul orang tak boleh terima. Sebab saya tak terima boykot terima saya. Sebab benda keperluan ambil, tak ada masalah. Nak marah ke dia buat apa? Duk marah ustaz yang pakai iPhone ni Yahudi, iPad Yahudi, pelotah hang rokok isap. Sepak mampu.
Kita cakap benda yang hak, minta maaf cakap. Pak Imam serokok, tak tahu lah Pak Imam ni macam mana. Bilal serokok, macam mana Tuhan nak terima orang datang masjid? Imam sembahyang doa tak makbul. Benda dibenci. Melayu punya kepala otak, sunat buat dapat pahala, tak buat tak dosa. Makruh, tak buat tak dapat pahala, buat tak dosa. Nampak? Tapi pasal apa yang dipi buat benda tadi ni? Makruh. Apa makna makruh? Makruh makna benda yang Tuhan meluat. Fahamlah sikit. Waktu saya masuk Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, panggil saya, duk cerita saya Bollywood. Pasal apa Ustaz suka buat nama Bollywood? Jawatankuasa panggil. Yalah, kita orang selebriti. Bukan nak belagak tidak, memang ya pun. Panggil ramai ni. Marah, bukan marah lah, haram mesra. Saya kata apa masalah? Tak ada dalam fatwa mengatakan hot dog haram dalam kalimah fatwa. Hot dog kita duk makan, gila makan anjing gila. Katalah saya kata ni ayak babi. Contohlah, apa nak makan? Tobat tak makan, ayak babi. Hamburger, daging babi. Mana ada kalimah? Tuan-tuan, hak yang kita nak tanya dia tak main pula. Saya nak tanya hukum buat demonstrasi buruh boleh bunuh. Orang cakap tak main depan kami. Siapa buat demonstrasi buruh, tu tak buruh tu buat demonstrasi marah Yahudi, marah juga mereka pun. Ni contoh, siapa demonstrasi jalanan buruh darah dia halal. Puak-puak jawab, itu pandangan peribadi bukan kami. Kita nak tanya, apa pendirian Jawatankuasa Fatwa? Nafi dalam radio, dalam TV, dalam apa? Lepas tu saya kata, kita bercempera, duk bergaduh sama sendiri. Macam sahabat kata tadilah, buat program untuk Gaza. Siapa buat? Oh ni puak-puak ni buat. Suruh pergi ke bukan geng kita. Tengok kepala otak Melayu. Iya, saya cakap Pulau Pinang hampa jangan harap nak ambil balik. Cina kapiak pegang. Jangan harap. Dulu pun Cina kapiak pegang, bukan law. Bodoh mangkuk sungguh. Minta maaf ibu-ibu. Ni cakap direct malam ni. Kita sembang je lah. Sembang start sejam kita berhenti. Tentu. Dia hina Nabi. Dia hina Rasulullah. Dia hina yang di-Pertuan Agong. Hampa buat apa? Mai 5-6 orang yang kat spanduk dikembang gambar dalam sahabat, nampak ramai. Bukan ramai pun, 16 orang ya. Ustaz kita duk berlawak cerita mata bulat pasal apa? Pedah. Ustaz kita mamak seorang. Mamak pula mamu. Dia pula cakap pula lepas mulut. Zaman IT, orang rakam, mungkin orang nak jatuhkan dia, masuk dalam Facebook, hantar ada puak-puak Hindu ni. Memanglah tak boleh hina, jangan hina agama orang. Hina agama orang tak boleh. Ya, mana tak ada uslub dakwah. Saya pun tak terima juga ada orang cakap macam tu dalam ceramah terang. Kenapa? Pasal apa depa mata bulat sebab yang datang pakai sari. Lepas tu Tuhan dia terkejut. Nampak tak? Jangan hina agama orang. Lakum dinukum waliyadin. Dakwah kena ada cara, kena faham. Nak marah orang tengok pula. Sebab tu dakwah dengan anak-anak penyepak tu dakwah. Dakwah dengan bini rotan, Islam suruh. Rotan bini, tak dengar cakap Islam. Berani buat, taubat lahum, laki dia rotan. Tapi kalau nak dakwah orang awam tak boleh penampak, cakap lembut. Isteri tak pakai tutup aurat, berani hal rotan dia. Taubat lahum, tak berani. Cakap sikit jegit, terangkat rambut macam orang tebuan. Laki kenin merah dibuatnya. Nak marah anak pakai skirt seluar ketat, taubat bapak dayus berapa ramai hari ni. Anak datang celah kangkang depa dua, duk setubuh celah kangkang tu, tiba-tiba anak tegak pun menakut nak mampus, tak dayus seorang bapak macam ni.
Allah sebut dalam hadis sahih, orang jenis ni memang diharamkan masuk syurga Allah. Sebab apa? Kerja orang dayus, bapak dayus ni diikat dekat hidung macam lembu tu, macam kardai, dikincirkan air, keluar air bagi orang-orang makan. Itu orang dayus, bapak dayus. Bapak ramai bapak dayus. Nombor satu. Nombor dua, Allah tak cakap dengan bapak dayus. Nombor dua. Nombor tiga, Allah tak pandang bapak dayus. Nombor empat, Allah tak recommend bapak dayus masuk syurga. Pemimpin, leadership dalam rumah tangga. Tuan-tuan, kita nak cerita prihatin, tengok teriak aja orang bunuh, tapi haram kedekut tak habis-habis, bergaduh tak sudah-sudah, ustaz dengan ustaz bergaduh dalam Facebook, biasa. Tuan-tuan, nak cerita nombor sekalian, siapa yang seronok? Tuan-tuan beritahu kita bergaduh? Yahudi. Yang kedua, kat Malaysia banyak nama Nasrani. Kita tertipu dengan kalimah politik. Tuan-tuan, kita tertipu dengan kalimah politik. Di Malaysia, saya cakap direct ni, saya tak pernah ceramah macam ni geram malam ni. Sebab aku geram, aku duduk Selangor. Faham tak? Faham tu dah. Malam ni apa? Tapi yang banyak rakam pelik-pelik pula. Tulis dalam Facebook, biar hilang kuasa negeri Selangor tak apa, yang penting biarlah ni sekian-sekian. Saya kata kepala otak hang ingat hang seorang je ke yang naikkan Selangor? Hang ingat parti hang seorang ke yang menang kat Selangor? Faham tak faham? Cakap kepala tak kat lutut. Ni siapa yang ada grup depa, aku beritahu awal malam ni. Lillahi ta'ala la rumah Allah. Aku sikit pun tak heran. Aku bukan orang politik. Jangan bercakap atas infirad, jangan bercakap atas nama peribadi. Kita bermesyuarat. Tuan-tuan, yang penting dia dijatuhkan, biar hilang kuasa negeri. Wow, hebat. Budak muda tak sampai 40-an. Allahu Akbar. Yang pok-pok duk angkut taik, bawa replika taik berpergi dekat Komtar tu, pok-pok kita juga. Yang husung kepala lembu dekat sekretari Selangor, pok-pok kita juga. Siapa dia? Orang Melayu bergaduh dengan Melayu. Maka pok-pok yang ketiga ambil kesempatan, kenapa hina lembu? Lembu ni Tuhan kami. Allah, tuan, saya cakap dengan kalimah Allah, tuan. Jangan kecil hati. Tuan-tuan kena open minded. Lepas tu saya kata, yang seronok ialah puak-puak kapiak. Tuan-tuan, jiwa kalau tak bersih dengan benda, hang bersalin kulit 6 kali pun sama juga. Jiwa hubbul madiyah, hubbul dunia, Syekh buat program apa pun tetap sangka buruk dengan dia. Tetap. Sebab apa? Jiwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Masalah besar ialah Allah letak dalam jiwa kita jahat dan baik. Hampa pilihlah, imma syakiran wa imma kafura. Sama ada hampa nak terima kasih atau hampa nak kurang hajat dengan Allah. Di mana kurang hajat terima kasih? Your heart us kedel kianderna dalam jiwa mereka. Tuan-tuan, anak-anak kita tiap-tiap pagi duk usung beg, tiap-tiap pagi pergi mengaji sekolah. 7:30 kena ada dekat kelas, 1:30 balik, lempak beg tak, makan, sambung kelas petang pula. Lah kali tuan-tuan, semua bandak-bandak besar anak kita tak jadi pewaris. Cuba tuan-tuan perasan sikit. Anak kita mengaji darjah 1 sampai tingkatan 5 berapa tahun? 11 tahun. Sambung universiti 4 tahun, 15 tahun. Balik-balik anak kampung kita, anak cucu cicit kita tetap tak boleh mewarisi bandar-bandar kota-kota besar di Malaysia. Tetap pokok kapiak pegang.
Pasal apa? Ni dengki, hasad dengki, perut busuk. Ini contoh. Orang menega restoran, dibomoh, disihirnya rumah kedai dia. Orang makan kat kedai muntah-muntah darah, cek-cek kena santau. Oh, kedai ada santau. Apa pernah dengar kedai Cina ada santau? Apa pernah dengar kedai India, kedai Hindu, kedai Buddha ada santau dia kena makan? Dah. Aku cabak hamba pergilah kat Batus, kedai bengkel kereta derek ada 4. Sejak zaman kita duduk sekolah sampai lah dah ada cucu dah tetap kedai depa sama. Cari kedai orang kita, buka 2 tahun ruyuk, sebab Tuhan tarik naik ke langit habis. Ini contoh. Tuan-tuan, ayat kita baca malam ni tentang Yahudi dan Nasara. Tajuk pula malam ni hukum Gaza. Apa hukum jihad di Gaza? Memanglah pada saya wajib, pada saya fardu ain. Bukan segi tenaga tapi harta benda. Bukan fardu kifayah. Itu ilmu saya belajar, tapi aku bukan hukum, aku bukan mufti. Faham tak faham? Tajuk kat sini dia, hukum jihad di Gaza wajib, tapi bukan dengan anggota badan kita, dengan harta kita wajib, tenaga kita wajib. Yang tuan-tuan buat demonstrasi itu satu kewajipan, kemampuan kita setakat tu. Tapi jangan pula buat demonstrasi dekat Dungun pecah habis kedai orang tu. Itu demonstrasi bangang namanya. Ada juga orang Terengganu bangang, balingnya habis pecah cermin, longkang-longkang hancur. Marah apa? Oi, orang Melayu pasal buang kuah. Aku boikot McDonald, aku rasa dah masuk 10 tahun apa. Terus tunjuk korang pasal jenis tak mau mengaji. Tengok surah masjid, ada 2 soft je. Sini kan masjid banyak, lalu ada 2 soft, setengah. Bila Syekh Muhammad Abdul kata kalau nak menang Yahudi, masjid solat subuh ramai sama dengan jemaat, agak-agak boleh pergi. Bila nak menang, mampu kebau main kubang, orang kelebok sampai kering kelebok, tak menang lagi. I repeat again, Syekh Muhammad Abdul penuh harapan kalau nak menang Yahudi dan Nasrani, masjid waktu subuh ramai sama jemaat. Tu imam tengoklah sendiri, subuh sama ke masjid ni, cek balik lah. Malam ni ramai sebab ada ceramah, tambah-tambah ceramah mengata korang lagi ramai demai. Biasa orang Melayu dia suka mengata korang. Buka kuliah Quran, taubat tak ada. Buka kelas tajwid, haram tak ada. Buka kelas fardu ain, main ada 16 orang. Buka kelas apa nama nahwu saraf, ada 7 orang. Bukan nak cakap Arab. Sebab budaya ilmu dia tak masuk dalam jiwa. Oh, kalau ceramah doa ini, kisah ni, beliau menggunakan bla-bla, ini jenis, oh tu ramai orang datang. Itu sebab tu kita masalah, kita emosi sangat banyak tapi ilmu tak ada. Sebab tu buat boykot, hot chicken shit, hangat-hangat tai ayam. Faham tak faham? Adakah patut boykot McDonald 24 jam? Boykot McDonald 24 jam, pukul 7 besok, lepas tu makan balik. Kalau cakap gila babi kasar, aku sebut gila baba. Nah, adik jangan makan McDonald, faham? Anak ustaz tak beli McDonald, tak tahu dia curi beli, tak tahulah. Rumah saya sebelah McDonald, tak jauh lah. Tapi jangan duduk pergi pukul budak kerja McDonald, tahan budak-budak tu, tarik apa ni, ikat tayar kereta mereka, kan kerja gila. 12,000 pekerja nak duduk di mana kerja McDonald? Tuan-tuan, ni contoh. Oh, kita buat produk Melayu, buat. Orang Utara buat apa nama tu, fried chicken terkenal lah, habis ruyuk, mana ada dah, mana pergi?
Saya beritahu sebab dia. Ni, kaedah ni mudah. Nak buat bihun Islam, depa tahan kelang beras hancur di Bangkok, di Thailand. Siapa tahan? Ni dua pok ni. Masuk Malaysia bihun hancur, kena buat dengan beras hancur. Tak ada nama nak lancar, sampai lah tak lancar bihun. Nak buat mi kuning dan tahan 5 tahun, makan-makan bau macam ayak kencing. Mi kuning orang kita bau harin. Berapa tak? Kapok over sangat. Tak boleh menggunakan kaedah gelatin haiwan. Buat kedai kek, kek bukan Islam punya. Kalau buat, selalunya gelatin dia letak nombor 2 arak. Ini orang yang kerja kedai mereka, umur dekat 80 tahun dekat Kosangok, buka kedai roti di bus stand di Taiping, akan berperasan dulu ni. Dia kata kalau tak buh menatang babi, memang roti tak tahan lama. Sebab tu kek kita perui cepat. Buh peti lepas 3 hari makan haram tak sedap. Kek dia sebulan, ulat pun mampu makan kek dia. Ni contoh nak bagi tahu. Buat ayak ni, ayak. Orang Baling kata orang Penang kata ayak. Orang Selangor kata ai. Apa? Orang putih kata water. Orang India Tamil kata tani. Orang Urdu Hindustan kata pani. Siapa yang menguasai pasaran buat ayak? Ni nak cerita hukum ni. Panjang, menjanji sejam je ni. Ada 5 syarikat filter ayak di Malaysia. Jenis mata kedarah tak tahu sumber mana, tu yang benak hati ngaji. Ada 5 syarikat filter ayak, termasuk syarikat-syarikat Melayu yang buh nama Melayu, semuanya ambil kapiak punya. Filter ayak buat daripada apa dia? Tulang. Tulang apa? Malaysia boleh buat keluar tulang ke buat filter ayak? Tobat tak buat keluar, melainkan Jerman, New Zealand, Australia dan juga di Korea dan Jepun. Cuma Korea dia buat daripada cengkerang laut, lebih mahal daripada tulang biasa. Tapi nak cerita dia, kelang orang kapiak. Yang kita pula hak ustaz ni baru kena nama kita naik, kita berustaz, kita buat produk buh nama ustaz. Filter ayak Ustaz Haslim Bollywood, orang beli berumun. Rupa-rupanya pokok kapiak dia guna nama ustaz. Ustaz pun tertipu dengan benda ni. Faham tak faham? Ada 5 syarikat kelang, faham ni? Kelang buat filter ayak ada 5 di Malaysia. 4 semua kapiak, 1 sahaja ialah Islam. Apa dia? Filter ayak syarikat Al-Hijrah di Tangkak Jorong. Tuan Haji Muhammad, sahabat baik saya buat pergi haji 2009 dulu, 2010. Yang dia taja syarikat TV Al-Hijrah tu, ayak depan duk minum yang botol lentik macam ayak apa nama ni, syarikat apa nama Anugerah tu, itulah ayak dia taja. Ayak dia bukan reverse osmosis. Ayak dia H2O. Siapa makan ayak ni, kenalah dia menyasaklah buah pinggang, taubat akan teruk buah pinggang. Yang tak ada buah, tak ada masalah pinggang dan buah pinggang, makan ayak dia boleh merosakkan buah pinggang. Ayak RO hanya adalah untuk orang yang sakit buah pinggang, nak cerita gitulah. Tapi kalau ayak H2O Tuan Haji Muhammad buat, tuan-tuan, ni contoh. Tuan Haji Muhammad kata open, mana-mana negeri nak buat, alhamdulillah. Saya akan sebut antaranya satu syarikat yang ambil, dia kata ayak dia ada pH alkaline, pH 9. Bohong.
Tak sebut syarikat apa. Dia kata ada ayat Al-Kali. Ayat Al-Kali ditakkan jual harga seperti seringgit setengah, mengalahkan ayat Gau. Ayat Gau pun dah tak dapat dah level tudung biru. Perasan tak? Semua tudung putih. Sebab apa? Ayat biasa. Tu beza dah. Jenis tak mengaji nak tahu nak tanpa. Buh pi tudung nak tanpa pokok minum dah. Ayat Gau dah tak dapat dah tudung biru. Ini Kementerian Kesihatan KKM yang undang-undang. Kalau dapat tudung biru tu kalau pergi mana-mana, itu ayat galian, mineral. Tudung putih bukan. Bagi aku minum pula, aku pun minum juga. Bukan haram, boleh minum, halal, tapi tak ada kesihatan. Faham tak faham ni? Ni kita sembang ni, belum buka kitab lagi. Kalau ikut kesihatan saya pun teruk ni, tuan-tuan cakap. Tuan-tuan, kita duk buat benda lain, Allah uji benda lain kat kita. Tak apa, kekuatan saya yakin doa tuan-tuan malam Jumaat baru-baru ni. Nak sebut apa lagi? Tapi berapa ramai yang tahu ayat hijrah? Tengok apa cerita saya malam ni. Okey, saya dilantik dengan beberapa ustaz selebriti TV untuk menjadi speaker kepada kumpulan Ramli Burger. Ramli Burger ni bersaing dengan syarikat burger Saudi. Dan burger Saudi bukan Islam punya, orang kafir meregung punya. Penjual-penjual burger jual kerja tanya dia, burger Saudi ke burger Ramli? Saya bukan nak hina kerana tokong dia gini terpejam mata pasal masin makan burger dia. Datuk Ramli Burger berjuta bayar zakat. Tahun lepas bulan 11 12 250 mak tahfiz disumbangkan melalui CSR, Corporate Social Responsibility, ataupun melalui CZR, iaitu bukan nama motor, Corporate Zakat Responsibility. Saudi bukan Islam Ustaz, nama Arab Saudi. Kalau tak hang asal nama saya Ahmad, Pau Ahmad, bukan kita punya. Memang halal tapi tak thayyibah. Sebab apa? No return on investment. Tak ada pulangan pada orang Islam. Tu. Zakat tak bagi. Tuan-tuan simpan dalam bank. Aku nak melarat dah ni. Saya kata dekat saya punya apa PIBG whatever, ataupun saya punya Seri, saya kata aku mengharamkan duit aku simpan dalam bank yang bukan orang Islam punya. Orang kafir dengar aku sedikit tak heran. It's my hak, my human right. Kecuali hak bekerja lain cerita, dia bekerja. Macam mana? Ustaz tak apa ke kerja dengan Singapura? Nak buat macam mana? Singapura tu kafir punya. Hang kerja gaji hang benda halal dapat halal, tak masalah. Tapi kita yang menabung menyimat, tiba-tiba Hong Kong Shanghai Bank mengisytiharkan di London akan membekukan akaun-akaun orang Islam. Siapa berani buat demonstrasi kat HSBC? Kena tanya sikit. Apa dengar berita nak? HSBC di Kuala Lumpur senang je. Naik kereta api, turun dekat Masjid Jamek, turun-turun semua HSBC. Kalau tuan-tuan nak hantar duit dekat anak di Jordan, di Mesir, guna HSBC. Maybank tak ada. Tuan-tuan dengar cerita siapa buat demonstrasi baru ni? Apa hal pula burger McDonald jadi mangsa? Bukan aku tak sokong tu dah, tapi nak cerita hot chicken shit, dia pilih mana mudah aja. Tuan-tuan, habis-habis tak buat, marah polis. Polis buat kerja apa ni? Orang hina agama ni. No, peguam buat kerja apa? Itulah kerja kita. Lama-lama pakat bergaduh sama sendiri. Marah tak? Pok-pok ni memang kalau time kita orang Melayu dia tangkap dia basah suruh. Pok-pok ni dia tak berani.
Siapa kata hampa bukan kerja polis? Nampak tak? Ha. Sebab mereka cerdik undang-undang. Mereka cerdik undang-undang. Mati dalam lokap polis, pening kepala ketua polis. Ini Yahudi apa? Payah. Tak bunyi kok mana, tak ada pula cerita masuk line apa. Tuan-tuan, pok-pok ni dia mengaji. Cermin gelap macam saman AES. Kita duk takut pi bayar, pi mahkamah. Nak mahkamah hampa boleh bayar sebulan RM10 je. Saya kata orang kampung naik motor mana ada pakai topi keledar. Kadang-kadang pakai topi keledar yang muka duk belakang. Solo-solo saya bergelap nu. Itu yang pak lebay kadang-kadang pura-pura pakai serban, bukan haji pun. Boleh tangkap, oh kata, oh hampa ni Islam ni. Boy, menggali boleh pakai. Pula dah. Menggali pakai turban dah ada undang-undang termaktub. Kena faham, belajar undang-undang. Serban tak ada. Habis tu duduk lepas tu, polis bagi budi bicara. Polis Hindu pun tak berani duduk saman, polis menggali dengan saman, lagi polis Melayu. Tiba-tiba ada budak pondok di Kelantan duduk bergaduh dengan polis Melayu, lah kena bayar denda atau penjara. Kita orang tengok popok ni apa ni, marah, pakai serban kan sunnah. Dia tak faham undang-undang dengan sunnah. Kalau hang berani terpek lek hampir belah hang. Try tengok kalau buat ni. Elok bulan alim tunggu. Natang merah pekat 5 minit haram jadah muh. Langgar pi ya. Kalau hang rasa duk marah, polis saman orang pakai serban, tak pakai geledah, dengan tak sama menggali pakai turban. Itu saya kata nak beritahu kita lemah pada segala-galanya kerana kita tak belajar. Tengok, saya tambah lagi. Berapa minit ni Pak Imam dah ni? Setengah jam dah ni. Pak Imam mendengar semangat, tangan tak atas tu. Atas apa nama tu? Pak gini ya, nak marah ke apa Allah alam lah. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan pergi kampung-kampung yang tanah dimiliki orang Melayu. Tuan-tuan pergi dekat kampung-kampung tanah orang Melayu, bendang terbiak, tanah kat rumah siput, rumah dia kecil, belakang rumah penuh semak samun. Tuan-tuan pergi belah-belah kampung Lulu, pergi kampung saya Kuala Nerang, Pokok Senar, asal tanah Melayu belukang. Lai-lai puak-puak kapiak mai pajak tanah, tanam pokok pisang, tanam temikai, tanam jagung. Dan di waktu itu pula pemulihan tanam semula pokok getah. Dia tanam apa? Tanam temikai. Hampa cari Melayu buat. Dia tanam apa? Tanam jagung. Hampa cari orang kita punya. Termasuk rumah pak mentua aku, mak mentua di Sabak Bernam, sama aja. Anak ramai keluar universiti, anak tak nak pegang tanah, ketok kuman ikut kepala tengkorak dia. Tuan-tuan, anak kapiak ikut bapak dia pergi kebun pisang, pergi tarik daun pisang tua. Mana-mana dusun pisang, pokok pisang yang bersih tanah dia, yang tersusun rapi, ada sarung pokok buah pisang, itu semua pokok kapiak punya. Masa dia nak teteh pokok pisang, macam sambut jenazah turun dalam kubur. Faham tak faham ni? Dia pegang atas, dia zap, dia tarik dengan cakuk tu, dia sambut, dia tak bagi langsung kena tanah, dia letak di atas para, bawa dengan traktor, bawa dengan kereta,
bawa dengan motor gantung. Pokok derian pun musangking mahal pasal tu lah. Apa pi bentung? Setiap pokok musangking ni dia letaknya siap-siap geruk dia. Bila jatuh je melekat kat geruk, besok pergi ambil je tak bawah. Dusun derian kita ya Rabbi, ulak sawah mati habis kena buah derian. Tuan bayang sembang yang macam kartun dah bagi faham ni. Orang kita buat masa bila? Time nak menebah derian nak luruh baru pergi menebah. Kalau tidak, ulang pun sesat. Mana lorong tadi ulang boleh cari. Kalau rimau keluar ke pekan basuh balik tak jumpa dah rumah dia. Sesat dia kata maram jodoh sungguh orang. Semua sungguh. Tuan-tuan, nak cerita tentang pasal apa tuan? Allah kita dalam Quran, orang Yahudi, orang Kristian, orang Nasrani lah, tak segan nak sebut Kristian lah senang. Mereka tak boleh duduk diam selagi hampa tak ikut cara mereka. Ni Quran sebut. Baliklah, itu saya cakap kampung. Kalau bahasa Arab sedap terima, walan tarda, dan tidaklah selama-lamanya orang-orang yang bernama Yahudi dan Nasrani akan reda. Tidaklah reda selama-lamanya, sehingga kamu ikut jejak langkah mereka. Mereka tak suruh pun masuk agama mereka, ikut cara mereka je. Ni hak perkara pertama kita nak boikot apa dia. Kita tadi anak kita balik sekolah petang, gedebum letak maghrib, balik pukul 7, anak perempuan pukul hari Isnin, hari Khamis, hari Jumaat tengok apa nama ni, Aku Rindu Awak 200%. Dengan mak sekali, kadang dengan bapak tunggu tengok dengan nawaitu an usyahida, Aku Rindu Awak 200% lillahi ta'ala. Sebelum ni tengok kerana terpaksa aku relakan. Tengok balik rumah, kemudian bang kat masjid sebelah rumah haram tak main maghrib. Faham tak faham? Nak boikot menentang apa? Tuan-tuan, Pak Bilal bang riau lah, hayya ala solat oi. Sampai geram Pak Imam tu, hayya ala solat oi. Terkejut. Dia gila ke Pak Bilal ni. Hayya ala falah. Mailah. Sebab tu kena tukar azan jadi Melayu. Bukan suruh jadi macam Turk, tak ku lawak aja. Hang panggil bahasa Melayu, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku naik saksi itu Allah itu apa nama ni, lupa aku pun. Aku naik saksi bahawa Allah itu apa nama? Atau apa Allah itu? Tidak tersembelihkan Allah. Mailah semayang. Hayya ala solah tu masuk bahasa kampung Penang. Mailah semayang. Kalau bila Tuhan jenis umur 67, mailah semayang. Yang. Tu. Kalau nak terjemah lah, nama tak? Aku Rindu Awak 200%. Kalut kuliah tu, tak ni kuliah lambat. Nak tengok apa? Kurang hajat punya perangai. Nak tengok Gusti WWF Stone Cold lawan Sketul. Bodoh lah orang Melayu. Aku cakap terang, jangan marah. Bodoh orang Melayu. Tengok Gusti. Sampai tak puas hati, hampa tunggu kat luar, hampa sembang dengan aku nanti. Apa aku heran? Aku mengaji Pakistan. Tengok Gusti
Kalau aku katalah akan datang, manalah tahu rezeki kan, tapi aku tak nak, aku sikit aku tak ingin jadi mufti. Ramai ulama lebih baik daripada saya. Antara yang nak haram ni, itu adalah gusti. Terang-terang, tak ada pakai tutup aurat, semua pakai spender. Bini tengok sekali dengan lelaki, doh, dia kata, buat apa badan dia besar, abang halui. Abang cuba duk berlatih senaman sikit biar naik macam buah dada besar ni halui sekepiang. Laki tahan datang pelang tengok. Laki dia tengok, tiba-tiba keluar pula awek dia pula. Wow. Keluar tu. Awek makwa kepada Stone Cold. Makwa seketul lawan. Ada kan? Lawan bukubuk. Oh dia tuan-tuan, dia punya menatang ni tuan-tuan. Besar topi keledak. Pak dia berjalan, laki tak, dia kata dia pakai matang pa besar sungguh. Ni kelampak muka aku tengah malam mampuih. Pasal apa hang kecil sangat ni? Kan bodoh kerja. WWF itu 100% program Jews Yahudi. 100%. Kenapa tak boikot? Itu saya kata. Hak kena tang dia boikot. Hak jenis dia nak beli di McDonald mahal, seketul burger kat RM12, dia boikot sebab dia boleh beli. Tu panggil kita melaun. Rokok isap berapa? Batang 4 upah. Marah mereka. Mereka celaka sungguh, pijak mereka. Bakar betul sempat itu. Mereka kita hendaklah. Tuan-tuan gelak-gelak tuan, tolonglah tuan. Saya pun sokok kat dulu. Pasal mengaji ni. Di Pakistan mengaji berhenti. Nanti apa payah sangat. Allahu Akbar tuan. Saya dah fikir-fikir, tuan cakap kami pendakwah. Okey. Jatuh kuasa fatwa pesan kami mengharapkan sangat pertolongan sahabat-sahabat. Sebab sahabat-sahabat ceramah dia kata orang datang ramai. Tolonglah kami bagian-bagian jatuh fatwa ni, jelaskan tentang Islam. Nanti kita takkan kita tentang kapiak nak jelas apa ni. Nampak tak? Lepas tu dengar ceramah kita buat kat Padang, budak muda penuh. Cara kita nak tarik budak muda macam mana? Budak mak rempit time ceramah tak main rempit no, dia berhenti dengar. Kalau orang pagat dia tak masuk. Kita ceramah gelak, dia gelak, mana apa dia boleh terima. Kita duk marah mak rempit. Kita pendakwah dengan mak rempit jauh hubungan dia. Bahkan maki laknat budak tadi ni. Sebab apa? Dia tak ada kerja. Hampa tengok nanti bila dia hampa tengok hampa budak kampung ni yang duk mempik malam-malam budak sekolah sebab tak ada kerja. Yang kedua lepasan SPM ke benda, dia tak ada kerja. Cuba tengok dia dah kerja, tak nampak dah rempit dah, percayalah. Jobless, menganggur. Kita marah dia. Pihak masjid kena fikir, jatuh kuasa kampung kena fikir. Ini pupuk jing pula kerah ni. Fikir nak buat apa? Buat program KRIS, Kelab Remaja Islam Sepinang, atau KRISPI, Kelab Remaja Islam Pinang. Buat apa? Setiap masjid launching, jom JKKM, jom kita ke masjid. Buat apa? Hari Sabtu Raya Ahad, Parlimen Nibong Tebal. Masjid ni contoh di masjid Parlimen apa? Dak Parlimen Tasik Glugok. Tasik Glugok. Okey, masjid ni Jamiah Hasan buat. Panggil. Siapa budak-budak rempit? Bagi tahu depa. Masjid bagi kat hangpa seorang RM20.
Budak-budak rempit, duit dia tak ada. Dengar RM20 demai, maka tak haram beli mereka dengan duit kita. Bahkan itulah paling baik sekali. Nabi dah kata dah, umat aku seharus dapat mungkin menyediakan harta untuk menguruskan agama dan dunianya. Faham tak faham? Kalau kita tak ada duit, macam mana nak beli budak-budak ni? Kalau tak ada duit, macam mana nak buat program remaja? Habis-habis buat program apa? Buat program khusus jenazah. Yang ini masjid suka buat. Panggil siapa? Budak remaja. Agak dia datang tak? Tobatlah home tak datang. Khusus jenazah. Yang datang apa? Kita duk niat khusus jenazah, panggil remaja. Yang datang bukan remaja, khusus jenazah. Yang datang boleh katakan semuanya bakal-bakal jenazah. Semua tua-tua tak larang. Budak-budak tak mai. Dia nak buat apa? Tengah-tengah padang masjid buat program di padang sekian-sekian. Untuk apa? Ada konsep malam ni Felix Sayyap bersama Ustaz Aslin berganding bahu. Semangat Ustaz. Kurus perut. Malam besok Nelofa dengan Ustaz Allah Khairi. Nampak tak? Sonok tak? Malam lusa pula Diana Amir dengan Ustaz apa nama ni, Zaki Ibrahim. Sekian. Buat apa? Buat talk show. Bila? Untuk kaum ibu. Pukul berapa? 5. Penuh. Sebab kita tak nak buat, tak ada. Selangor alhamdulillah buat. Sebab kita mengambil ruang pada kuasa yang ada. Itulah peluang kita. Ini kelemahan kita. Orang Melayu ruang ada tapi peluang tak ambil. Kadang-kadang bila peluang tak ada, peluang ada, ruang pula tak ada. Kita tak mengkaji dan kita tak mendalami benda-benda macam ini tuan-tuan. Budak muda rempit dia nak apa? Hiburan. Sebab tu untuk budak muda tak boleh panggil ustaz-ustaz yang dah hampir monopos. Ustaz monopos pula. Ustaz-ustaz yang umur 60 ke atas, dia tak boleh menyanyi dah. Aku okey lagi. Budak muda Mama tak minta maaf lah. Sebab tu saya bukan penceramah kitab. Saya ni penceramah motivasi, ceramah. Sebab tu kita putih dalam fatwa itu, ya, bukan semua orang bercakap dakwah kerana dia ada ilmu agama tinggi, tak. Tapi dia boleh cakap kebaikan, itu dakwah. Maka saya tak nak berbuah sebagai guru kitab, buah pendakwah motivasi sahaja. Memang mengaji Pakistan 7 tahun, tapi tak berani tak tu. Tuan-tuan, kat masjid guru panggil semua lapis. Hak luar budak-budak jangan, dia tak suka. Mai buka kitab. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umut ni. Budak-budak mata macam ikan geli. Gitu. Yang mana kita, ya. Jadi kita, ya lagi. Alhamdulillah pula dah. Budak-budak dia tak suka. Yang datang macam tuan-tuan tu, imam pengusi dia datang. Mai bila kita bawa Syam kamikaze, Syam pun ding 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 ting. Budak-budak orang totok ni macam ni nak buat gitu, mampu tak buat. Longgak serban, tali belakang duduk depan, meletak bola tolak balik. Ya Hanana yang Syekh Habib datang tu, orang tua ke orang muda banyak? Tolong kokok sikit. Ya Hanana yang Syekh Habib datang penuh padang tu, orang tua ke orang muda banyak? Hiburan, itu je. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Zaharaddinul Muayyad bizuhurin Nabi Ahmad. Ya Hanana bi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Orang tua tobat tak boleh buat.
muntah. Hak mu ya, Allah ya Hanana ya Hana. Hiburan lah tu. Faham tak? Mana semayang buat macam tu? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, tak ada. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, tak nak. Gila Pak Imam tu. Ada Pak Imam semayang Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pak Imam Masjid Jamil Hasani baca gitu. Makmum belakang. Apa punya lagu apa dia? Lagu Syarifah ini. Nampak tak? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa lagu cinta? Nampak? Aku macam pernah dengar lagu tentang mana ni. Aku tak pernah dengar kiraat matang pa baca ni. Kakiku duk gede ni. Kata dia. Nampak tak? Ni contoh. Jangan haram baca macam tu. Kat luar budak-budak ya Hanan lagu. Batu sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya, dipukul dipalu sehari-hari. Hiburan, tak semesti baca Qurannya. That is the name of dakwah, you know. Yes. Lagu aku cinta padamu dengan sepenuh jiwa dan ragaku. Tu cinta pula. Oh Tuhan, oh Tuhan, tanpamu Tuhan, siapalah aku. Bukan kau. Pak Imam Pak Bilal taubat dari buat lagu tu. Buat tekan-tekan, tengok selok jatuh sendiri. Agak jubah je tinggal. Pak Imam ni selok siapa? Selok siapa? Kena belakang ambil balik selok dia. Terang lagu tu kempeh perut tu. Lepas tu lagu rock, suara ni ada macam 4 tempat. Sautul batni, pakai perut. Sautul sadri, pakai dada. Sautul halqi, pakai ni. Yang 3 sautul khayshum atau al-anfi. Lepas tu lagu jenis dulu anak laikat main hidung banyak. Lepas tu lagu nak sayang tak perlu tahu. Anak laikat di tepi kolam. 2 je, halqum khayshum. Ditangkap oleh si Dana Sunti. Jawab. Alah saya pak hak main tu jenis malah buat kerja pak kepak pak hak sekarang dia tu orang muda. Terjemahan apa dia? Hiburan. Macam jadi imam. Dia jenis tak mengaji. Kenapa baca Quran imam kena sedar? Bukan boleh Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lempang Pak Imam tu. Allahu Akbar. Sedap tak? Sedap itu hiburan. Terhibur tak? Yes. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Burdah dah tu. Maliki Yaumiddin. Orang belakang dengar terhibur. Melayu punya style. Kalau terhibur ada buat apa? Dia pejam mata. Steam. Kalah lagi dadah. Mereka dah celak juga gini. Dia terus steam. Latih sedap semua. Imam tu dah sujud, dia tak sedap. Pasal apa tak punya suara. Sujud dah.
Dia terus sujud, dia tak berrokok, batal solat dia. Tu pasal sedap. Khutbah jemaat bukan suruh berlagu, cara penyampaian terhibur tak? Yang ni